Okey, untuk apa yang ingin kita bincangkan Cik Suratini berkenaan dengan trend pengundi wanita muda menjelang PRU 13 ni. Jadi boleh Cik Suratini jelaskan sedikitlah perkembangan terkini golongan pengundi wanita muda ni menjelang PRU 13 ni. Okay, terima kasih. Satu perkara yang saya lihat pada trend ataupun perkembangan terkini golongan wanita muda menjelang PRU ke-13 adalah tahap kesedaran pengundi wanita muda itu sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2011, September 2011, jumlah pengundi wanita muda di Negeri Selangor adalah seramai 378,778 orang. Tapi sehingga Jun 2012, peningkatannya hampir 43,000, iaitu dah menjadi 421,995 orang. Di mana di sini kita lihat kesedaran pengundi wanita muda ingin melibatkan diri mereka di dalam pengundian yang tidak lama lagi pada PRU ke-13. Jadi kita rasa ini satu perkembangan yang sangat positif lah pada golongan pengundi wanita muda itu sendiri. Okey, itu dia. Tadi Cik Suratini ada katakan berkenaan dengan pengundi muda ni, dan insentif untuk menggalakkan mereka ni mendaftar dan seterusnya boleh mengundi, sebab setiap rakyat Malaysia digalakkan untuk mengundi kan. Jadi apa trend kita untuk menggalakkan mereka ni? Ada tak cara-cara untuk mereka datang mengundi? Sebab setahu saya lah kebanyakannya yang kita tahu dari segi perkiraan banci dan sebagainya, sebenarnya mereka ni boleh mengundi katalah 500,000 orang. Tapi yang datang kadang-kadang 250, betul tak kan? Tak semua yang datang kan? Betul. Jadi ada insentif tak untuk menarik mereka ni pergi mengundi ataupun mendaftar lah sebagai pengundi? Pada pandangan saya sebenarnya di mana-mana pihak tidak ada insentif tersendiri. Sebagai contoh, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri maksud saya tidak ada insentif khas kepada pengundi-pengundi yang mendaftar sebagai pengundi. Dia lebih kepada kesedaran individu. Tapi saya lihat ada kemungkinan besar pada pilihan raya umum ke-13 akan datang, trend pengundi yang mengulang mengundi ini akan meningkat, terutama sekali pengundi wanita muda ini, kerana mereka sendiri begitu excited untuk menjadi pengundi pada pilihan raya. Sebab pada kira saya, pengundi wanita muda ini ada kemungkinannya adalah pengundi yang mengundi buat pertama kali. Jadi mereka mungkin untuk menimba pengalaman, dan juga ada sebahagian besarnya untuk memilih tapak kepimpinan negara tu mereka ambil berat. Tak seperti sebelum ini. Prihatin mereka terhadap perkembangan politik ketika ini. Betul. Dan pada pandangan Cik Suratini faktor-faktor yang diambil kira oleh pengundi wanita muda ni untuk memilih macam sesebuah parti, yang faktor cara-cara mereka gerak-geri mereka, kita boleh rasakan, kita boleh agak macam mana. Jadi dari kesinambungan ni, kita sebagai penggalak ibarat penggalak, macam kita pun tahu contohnya macam kalau kita masa bersekolah kecil-kecil, ibu kita telah terapkan engkau ni umur menjelang gini-gini kita harus jadi pengundi. Ini telah diterapkan dari kita kecil dan sampai ke satu umur yang sepatutnya kita mengundi, kita kena undi lah. Tapi dari segi yang faktor yang kita bincangkan ni berkenaan pengundi wanita untuk memilih ni, jadi tentu Cik Suratini tahu boleh agak sedikit lah. Okey, saya ingat saya ada pandangan tersendiri lah. Walaupun saya apa yang saya lihat pada trend pengundi wanita muda sekarang, sebenarnya mereka semakin bijak memilih dan semakin matang untuk memilih satu-satu tapak kepimpinan. Macam kita lihat sekarang, kebanyakan mereka mendapat maklumat begitu cepat, sama ada media elektronik, media massa dan juga media maya. Jadi faktor untuk memilih sebuah parti itu, pada saya mungkin mereka akan buat imbangan. Maksudnya sama ada realiti dan fantasi yang ditawarkan daripada sesebuah parti. Sebab seperti yang kita sedia maklum, bila pilihan raya akan ditawarkan pelbagai janji dan juga perkhidmatan kepada rakyat itu sendiri. Jadi sekarang ni rakyat lebih memilih sebuah parti yang lebih
menepati janji mereka dan juga menunaikan kehendak mereka. Jadi itu antara faktor-faktor yang diambil kira selain daripada perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah parti kepada golongan pengundi wanita muda ini sendiri. Okey, dan apa yang boleh kita praktikkan di sini satu Cik Surani apa yang kita tengok pengundi muda ni, pengundi wanita muda ni, mereka ada juga memikirkan prihatin terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh sesebuah parti lah, termasuk persekolahan mereka sendiri. Mungkin juga yang muda-muda ni ada yang masih belajar dan sebagainya kan. Jadi dari situ pun kita boleh ambil dia punya ni sikit kan. Mungkin boleh teka sikit lah. Ibarat macam tu lah kan. Kita kira apa juga bantuan yang diberikan daripada pelbagai pihak, sebenarnya saya percaya sedikit sebanyak akan membantu mereka, dan mereka akan menilai mana pihak yang lebih baik. Ini atas pandangan dia orang sendiri kan. Yang dia orang boleh nampak lah yang mana betul. Itu terpulang lah kan, sebab kita ni berparti secara profesional je kan. Boleh pilih ikut suka kita kan. Parti orang cakap nak undi pun, orang cakap orang tak nampak kita nak undi siapa pun. Jadi terpulang pada diri masing-masing lah. Rahsia lah. Cuma tentang apa orang cakap promotion tu kan, promotion yang kita jalankan, tak kisahlah mana-mana parti pun, setiap parti mesti ada promotion dia kan. Jadi pandai-pandai lah kita ikut mana yang kita nak. Itu hak kita. Dan jadi saya kira pengundi juga dah semakin bijak untuk memilih yang terbaik. Itu yang saya perkatakan tadi lah, berkenaan dengan mereka boleh memilih, memandang dan mengiktiraf sesebuah parti itu kehendak mereka sendiri. Jadi kita teruskan perbincangan ni. Okey, berkenaan dengan seperti mana kita maklum kan tentang bajet 2013 ni. Kita kerajaan telah memperuntukkan sejumlah besar lah untuk program pembangunan wanita, masyarakat dan berkenaan dengan program pengarah wanita sendiri, pemeriksaan percuma, ujian mamogram ni dan sebagainya. Pada pandangan Cik Suratini, adakah insentif-insentif ini dapat memberi impak kepada pengundi wanita menjelang PRU 13 ni? Saya bersetuju dengan kenyataan ni, di mana insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan wanita ini adalah sebenarnya kerajaan memandang serius tentang pelibatan kaum wanita dalam pembangunan negara. Seperti yang kita lihat sebagai contoh, negara sendiri mengiktiraf penglibatan wanita dalam kemajuan negara ni. Sebagai contoh, kita tengok Tan Sri Datuk Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz yang dilantik sebagai Gubernur negara. Yang kita tengok sebenarnya kerajaan sentiasa mengalu-alukan penglibatan kaum wanita dalam memacu kemajuan sesebuah negara. Sebab kalau kita tengok sebenarnya banyak sektor lain yang melibatkan kaum wanita dalam pembangunan sesebuah jabatan ataupun syarikat. Jadi sebenarnya saya percaya dan yakin yang insentif yang diberikan oleh kerajaan ni sebenarnya satu pengiktirafan kepada kami kaum-kaum wanita. Betul. Ini ada sedikit sebanyak orang cakap kira menanggung sedikit beban-beban wanita-wanita yang dalam kekurangan dan sebagainya kan. Kita dari situ pun kita nampak sebenarnya kan bantuan-bantuan begini dimanfaatkan oleh orang yang menerima bantuan dengan cara yang betul lah. Seperti yang kita tahu sekarang ni dengan BRM dan sebagainya kan. Jadi kita tak nak wang tu agih tapi digunakan dengan cara yang tidak baik ataupun tidak betul. Itu yang sebenarnya kita boleh praktikan, kita boleh fikirkan balik lah. Jadi mereka-mereka yang telah dapat semua perkara-perkara ini, yang telah dibantu dan sebagainya tentang program, pemeriksaan dan sebagainya lah, kita harapkan mereka gunakan perkara ini dengan baik. Dan bagi wanita-wanita muda ni, saya rasa mereka sebenarnya boleh berfikir lah. Dah matang dah. Betul. Saya memang yakin percaya trend ini sebab maklumat tanpa sempadan ni sebenarnya ada pihak boleh menggunakan pada perkara yang tidak baik. Tetapi kita kena percaya juga bahawa maklumat ini sebenarnya menyalurkan sesuatu yang baik juga kepada mereka. Sebab sebagai contoh insentif kerajaan ni memang
kita boleh dapatkan maklumatnya melalui banyak tempat kan, Ya, betul, selain pada betul. media massa kan. Dia ada Selain juga pada media massa, kalau kita ada juga kita boleh nampak kebanyakan sekarang ni trend dia orang menghentam media massa dan sebagainya kerana tidak percaya dengan berita-berita, fakta-fakta yang dikeluarkan. Jadi mereka boleh cek dekat tempat yang boleh dipercayai dan dari situ mereka boleh dapat kata jawapannya kalau betul-betul lah. Itu Bagi atas saya, penerimaan dia sendirilah. fakta yang dimanipulasi ini adalah sebenarnya satu orang kata mainan persepsi. Kadang-kadang fakta tu benar tetapi diputar balikkan lah. putar balikkan. Tetapi saya kira mereka dah semakin matang untuk menilai Itulah. sama ada fakta itu tak betul ataupun betul kan. Jadi macam insentif kerajaan ini perkara yang memang zahir, perkara yang betul. Jadi tak perlulah kita kira dimanipulasikan oleh berbagai pihak untuk memburukkan lagi satu-satu pihak yang lain kan. Okey, itu dia sedikit penerangan dari Cik Suratini yang menjelaskan sedikit tentang apa yang perlu untuk pengundi wanita muda ni dan juga trend pengundi muda ni. Jadi seterusnya untuk kali terakhir saya boleh tanya sikit harapan Cik Surani kepada pendengar khususnya golongan pengundi muda ni. Okey, saya mengharapkan dan saya juga sangat percaya bahawa pengundi-pengundi muda ini sudah bijak membuat pilihan mereka sendiri menjelang pilihan raya yang akan datang, dan buatlah pilihan yang tepat kerana pilihan kita untuk dalam satu-satu pilihan raya adalah untuk memilih tampuk kepimpinan negara. Bukanlah satu perkara benda yang main-main yang boleh kita cuba sehingga tergadainya masa depan generasi kita akan datang. Sebab kita kena percaya pilihan kita hari ini adalah untuk harapan generasi kita pada masa hadapan. Jadi buatlah pilihan yang tepat, yang bijak, sebijak-bijaknya untuk kita memastikan kesinambungan sebuah negara maju dan aman seperti Malaysia. Itulah kadang-kadang kita fikir juga kan berkenaan dengan apa yang ingin kita lakukan dalam zaman ni lah. Kadang-kadang dia orang ni terlalu meminta yang kita tengok ada juga setengah tu minta ni minta tu, bila kita tak adakan sesuatu perkara yang mereka minta, jadi mereka berpaling. Jadi ini trend juga ni tau yang kita nampak. Jadi sekarang ni kalau kita boleh lah, kalau kita sama-sama yang dengar boleh renungkanlah sedikit apa yang diperkatakan oleh Cik Suratini ni berkenaan dengan pengundi ni pengundi muda PRU13 ni. Jadi mungkin saya boleh tambah sikit sebenarnya. Sebagai manusia kita juga sebenarnya patut rasa bersyukur kerana Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan negara yang maju kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang berhampiran dengan kita. Konsep syukur ni mungkin kurang kita amalkan, sebab itulah kita rasa setiap kali kita rasa tak puas hati. Dan kalau kita kirakan cerita pasal kelemahan, sebenarnya tak ada benda dalam dunia ni yang tak ada kelemahan dan kekurangan. Begitu juga dengan perkara yang sedia ada kan. Jadi sebenarnya kita kenalah lebih bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Itulah dia tadi kan harapan Cik Surani pada pengundi muda yang orang cakap kalau yang belum daftar tu jangan lupa pergi daftar supaya mengundi. Undi adalah atas diri anda sendiri. Fikir-fikirkanlah yang mana elok untuk anda. Kita tidak masa dan nak tanya sikit ni. Relax kejap. Macam nak ajak borak ni. Okey, Presiden Belia Wanis bersatu calam. Tapi di mana pejabat Belia Wanis ni? Kita berpejabat di Seksyen 11 Shah Alam. Seksyen 11 Shah Alam. Dan boleh beri sedikit tak tentang program yang dilakukan oleh Belia Wanis ni? Mungkin ada program-program untuk belia-belia muda. Sebenarnya Belia Wanis Bersatu Shah Alam, kita banyak menjalankan program-program kebajikan. Dan juga seperti program pemeriksaan kesihatan percuma. Ini yang nak tahu ni. Di banyak kawasan juga yang kita turun buat pemeriksaan kesihatan percuma, sebab kita rasa sekarang ni kebanyakan orang dah mengambil berat sangat pasal kesihatan. Jadi kita bekerjasama dengan pejabat kesihatan
di daerah-daerah untuk membuat program-program sebegini. Selain daripada program-program kebajikan seperti memberi bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan, dan juga kami juga ada juga buat program gotong royong membantu orang Jadi yang susah. macam program-program seperti ini, info yang mereka ingin dapatkan dari mana? Terpaksa cari dari sesuatu laman web ke, ataupun ada info dari benda-benda lain ke, macam mana? Buat masa sekarang kita memang ada kelompok kita punya keahlian sendiri. Kalau kata laman web, kita masih belum ada laman web lah. Okay. Tapi biasanya untuk dapat info boleh hubungi kita di pejabat di Seksyen 11 lah. Okey, maknanya apa-apa program pun kita terpaksa mencari di pejabat Belia Wanis ni lah. Belia Wanis Bersatu Seksyen 11 Shah Alam. Bukan apa, bila saya sebutkan perkara begini, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan remaja-remaja kita. Ada yang kalau kita perlu tahu juga, sebab saya pun pernah bersama-sama dengan mereka join benda-benda ni. Mereka sedang kadang ada yang mencari. Jadi mereka tidak tahu kat mana-mana. Macam ni saya bolehlah, kalau dia orang tanya, saya akan bagi tahu dia orang Belia Wanis Bersatu Seksyen 11 Shah Alam kan. Jadi ini yang sebenarnya saya nak sampaikan kepada mereka, supaya program-program yang diadakan oleh Belia Wanis Bersatu ni boleh mereka sertai, dan boleh juga mereka perkembangkan apa yang mereka ingin buat lah, seperti rumah yatim dan sebagainya. Di pihak persatuan sendiri, kita amat mengalu-alukan ini yang kita nak yang kan? berminat. Yes. Dan kita juga mengalu-alukan sebarang idea untuk menambah baik sendiri persatuan ini, sebab kita pun masih baru. Cumanya kita agak aktif lah di bahagian Shah Alam, sebab kita berpusat di Shah Alam. Okey, dan bahagian-bahagian lain macam mana? Okey, sekarang di Shah Alam. Okey, seandainya lah Belia Wanis ni berpusat di luar Shah Alam, maksud saya di Kuala Lumpur ke, di Melaka dan sebagainya, ataupun hanya satu tempat ni? Buat masa sekarang memang di Shah Alam, sebab keahlian kita memang sepenuhnya di Shah Alam. Okey. Jadi kalau ada lah penglibatan ataupun minat orang luar, mungkin kita akan adakan juga di luar pada kawasan Shah Alam lah. Tapi kita tengok keadaan. Okey, itu dia. Bolehlah kita ambil sedikit penerangan berkenaan dengan Belia Wanis Bersatu ni. Jadi bagi anda yang ingin menyertai, sama-sama kita jadi sukarelawan ke, tak kisahlah apa pun kan. Yang penting kita kita buat ni semua di atas nawaitu kita, di atas kejujuran kita, keikhlasan kita untuk membantu insan-insan yang tak berdaya dan sebagainya. Memang dia orang buat benda ni kan. Jadi memang dialu-alukan lah bagi anda semua. Dan sekian saja untuk hari ini dalam segmen tetamu wanita bersama dengan Cik Suratini Abdul Rahman. Dan 2 kali ni Sasul ni sebenarnya iaitu Presiden Belia Wanis Bersatu Shah Alam. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Cik Suratini di Konti Aiman FM ni. Jadi mungkin insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam segmen, mungkin ada segmen yang lain yang akan kami jemput Cik Suratini untuk bersama-sama dengan kami. Dan nanti kita boleh bincanglah kembali benda tu dan apa pun, saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Terima kasih.